Jelas tak? Testing voice. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini pada episod ke-10 6 Jun 2021 bersamaan dengan 26 Ramadan dalam seri yang ke-10 Dr. Muhammad Firdaus Sempor. Dan yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Maaf pihak kami ada sedikit masalah teknikal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi selamat saya ucapkan kepada panel kita Dr. Firdaus dan JDI kita Hafiz Romandam. InsyaAllah kita akan mulakan episod kita yang ke-10 dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Baik, tanpa saya memasa, saya menyerahkan tugasnya kita pagi ini kepada panel kita Dr. Firdaus. Silakan Dr. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Qa'il fi muhkami kitabihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Qa'il fi hadisihi syarif man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyaratan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sabiq lil khalqi nuru war rahmatu lil alamin zuhuruh adada man madha min khalqik wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man syakiya salatan tastagriqu al-adda wa tuhitu bil hadd salatan la ghayata laha wa la muntaha wa la inqidha salatan baqiyatan bi baqa'ik daimatan bi dawamik la nihayata laha duna ilmik wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa surriyatihi
وسلم مثل ذلك اللهم أجر يا مولانا يا ربي خفي لطفك فينا يا الله وفي أمورنا كلها يا الله وأمور المسلمين يا الله. Saya terlebih dahulu menyapa orang-orang yang terdekat terdekat saya di studio ini. Yang pertama Nur Atika, apa kabar Atika? Alhamdulillah. Hafiz Rumandang, apa kabar? Mantap Hafiz Rumandang ya. Dan EJK di balik tabir ya. Yang tak sempat lagi saya tengok mukanya satu persatu, insyaAllah bila masa kita berjumpa ya selepas PKP ini insyaAllah. Dan begitu juga tak lupa saya menyapa para partisipan di merata-rata tempat dimanapun berada melalui platform online ini, bertemu kembali dalam program yang sama, Tafsir Permata Nusantara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad as-sabiq lil khalqi nur wa rahmatu lil alamin zuhuru adada man madha min khalqi wa man baki wa man sa'ida minhu wa man syakiya salatan tastagriqu al-hadd wa tuhidu bil hadd salatan la ghayata laha wa la buta wa la kiya salatan baqiyatan bi baqa'id da'imatan bi dawamik la nihayata laha duna ilmik wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa surriyatihi wa sallim misla dhalik. Allahumma ajri ya maulana ya rabbi khafi lutfika fina ya rabb wa fi umurina kulliha ya Allah wa umuril muslimina ya Allah. Allahumma tubina ya Allah fi ma jarat bihil maqadir. Allahumma tubina ya Allah fi ma jarat bihil maqadir innaka anta latiful khabir ya Allah. Nani, saya rasa dah boleh kita mulakan ya. Boleh tampakkan teks tafsir di skrin. Okey. Doktor, semalam kita nak sambung daripada perkataan pukulan. Semalam kita ada berhenti dekat pertengahan perenggan. Jadi nak sambung terus ke Ustaz? Boleh sambung terus. Saya rasa ini sudah ini yang penulis juga memahamkan seperti yang saya maklum. Saya rasa sudah ini. Selepasnya lagi. Kita ke perenggan seterusnya, Doktor. Tekniknya boleh ke bawah ke sedikit. Okey. Baik, saya sambung daripada perenggan sekiranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun sudah kita bahaskan kemarin ini, Nani. Okey, baik. Bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ni boleh. Ini pun sudah juga. Di bawah lagi. Ini juga sudah ini. Seterusnya penulis juga melihat, ini saya rasa belum ini. Di atas sedikit. Ini seterusnya. Yang ni ya. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung di muka surat 65. Okay, baik. Seterusnya, penulis juga melihat bahawa apabila kita bertahmid dengan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita bertahmid dengan menyebut langsung zat Allah, bukan menyebut sifatnya. Oleh itu, tidak pernah kita mendengar orang memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah wafar atau Alhamdulillah tawwadir rahim. Kita selalu mendengar orang mengucapkan Alhamdulillah seperti yang dicontohkan dalam Al-Fatihah.
Kemudian perkataan Rabbil Alamin pada binaan hamdalah. Al-Fatihah membangunkan rasa cinta dalam diri manusia untuk sentiasa melantunkan pujian kepada Allah. Hal ini kerana Rabbil Alamin adalah sifat Allah yang menunjukkan sifat rububiyah Allah yang mengandungi sifat kedermawanan, kepedulian dan pemeliharaan. Allah mengetahui kelemahan diri manusia yang ada masanya tidak konsisten dalam melakukan kebaikan. Ada masanya ia leka kerana terpedaya oleh syaitan. Oleh itu, sifat Allah Rabbil Alamin memahamkan kepada manusia bahawa mereka perlu kawalan, penjagaan dan tarbiyah Allah dalam menghidupkan ibadah secara berterusan. Oleh itu, binaan hamdalah pada Al-Fatihah seolah-olahnya juga berpesan kepada manusia. Teruskan bertahmid dan tetap berjaga-jaga dengan pengaruh syaitan yang mahukan engkau melupakan Allah. Lupa berzikir, lupa bertahmid. Ingatlah, Allah yang engkau puji adalah Tuhan yang memelihara engkau dan semua makhluk di alam semesta ini. Dia yang membekalkan setiap makhluk apa sahaja yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan ini. Dialah Allah yang maha mengetahui, iaitu Al-Alim, yang membekalkan makhluk kecerdasan berfikir. Dialah Allah yang maha menjaga, iaitu Al-Hafiz, yang membekalkan manusia segala keperluan yang diperlukan untuk menjaga diri daripada sebarang mudarat. Dialah Allah, cahaya alam semesta ini, iaitu An-Nur, yang telah memberi terang kepada hati manusia supaya mata hati mereka terang melihat perkara yang baik. Itulah Tuhan sekalian alam yang engkau puji melalui pujian terindah, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, seterusnya. Pola binaan tahmid pada basmalah ini juga, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin, mengumpulkan tauhid uluhiyah yang terzahir melalui lafaz jalalah, iaitu Allah, dan tauhid rububiyah Allah yang terzahir melalui perkataan Rabbil Alamin. Sekiranya ada orang yang bertanya tentang siapa Allah yang sebenar, maka Al-Fatihah sudah cukup memberikan takrifan siapa Allah yang sebenar. Justru ayat kedua ini pun macam ayat yang lain dalam Al-Fatihah sudah cukup memberikan takrifan tersebut. Ialah Allah, Tuhan semesta alam, iaitu Rabbil Alamin, yang memelihara ekosistem alam ini terus berpusing dalam kawalan sunnatullah yang sempurna. Dia Allah yang mengawal planet berpusing dalam rotasi masing-masing tanpa bertembung satu sama lain dengan kawalan sunnatullah yang sempurna. Dialah Allah yang wajib dipuji sepanjang masa. Ya, jadi Allah telah memberikan kita lafaz tahmid yang paling best, yang paling sempurna, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya katakan lafaz inilah yang paling sempurna berbandingkan jenis lafaz-lafaz yang lain? Sebab di situ mengumpulkan dua jenis tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, ya. Ya, rububiyah inilah yang luas maknanya. Ianya boleh berarti pemeliharaan, penjagaan, pemeliharaan, banyak sangat. Dan seolah-olahnya Rabbil Alamin ini ianya memerlukan kepada ta'rifan. Jadi kalau ada yang bertanya siapakah Tuhan semesta alam ini, maka semua nama-nama Allah itu siap memberikan ta'rifan. Jadi boleh, jadi tak ada kekangan bagi kita untuk bertahmid dengan lafaz yang sesuai dengan kita lah, yang seronok kita ucapkan. Tapi bagi pandangan saya sendiri lebih seronok, lebih baik kita bertahmid dengan lafaz yang Al-Quran
contohkan, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin pada surah Al-Fatihah. Oke, lanjut. Baik. Sekiranya anda bertanya, Allah sudah memuji dirinya sendiri pada awal-awal Al-Quran apabila dia berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah maksud Allah di sebalik perkara ini? Dalam kitab Lataif Al-Minan yang ditulis oleh Ibnu Atta'illah Al-Iskandari, Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi berkata, Allah mengetahui kelemahan hambanya dalam memuji dirinya. Oleh itu, Allah sendiri yang memulakan pujian untuk memuji dirinya secara azali. Apabila makhluk telah diciptakan, mereka pun wajib memuji Allah dengan pujian yang Allah nyatakan dalam memuji dirinya, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Melalui hamdalah ini pada Al-Fatihah, Allah seolah-olah berseru kepada makhluk, wahai makhlukku, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pujian yang dengannya Allah memuji dirinya. Pujian ini diucapkan untuk Allah semata dan bukan untuk selain daripada Allah. Kefahaman seperti ini menjadikan alif lam pada Alhamdulillah sebagai alif lam al-ahdiyah yang membawa kepada maksud bahawa bulan binaan hamdalah pada Alhamdulillah bukanlah perkara yang baharu, tetapi sudah ada sejak azali lagi. Allah telah memuji dirinya sendiri dengan pujian ini. Okey. Ibnu Atta'illah As-Sakandari, saya kira banyak orang tahu siapa Ibnu Atta'illah kan. Dia yang sering kita di tanah Melayu kan, kita selalu mempelajari buku tasawuf dia kan, Ibnu Atta'illah As-Sakandari. Dia ada buku, dalam bukunya Lataif Al-Minan yang ditulis oleh beliau. Di situ beliau banyak menukilkan atau mengutip perkataan guru-gurunya ya. Dan di antara guru tasawufnya itu adalah Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Nah, ini adalah guru spiritual Ibnu Atta'illah As-Sakandari yang mengajarkan kepada Ibnu Atta'illah As-Sakandari tarekat Az-Jazuliyah atau Jaziliyah ya. Nah, jadi Abu Abbas Al-Mursi adalah murid kepada Abu Hasan Al-Syazuli, pendiri tarekat Syazili. Sementara Abu Abbas adalah guru kepada Ibnu Atta'illah As-Sakandari. Jadi di situ dalam bukunya Lataif Al-Minan, Ibnu Atta'illah As-Sakandari mengambil pandangan gurunya. Kenapa sekiranya ada yang bertanya kenapa Allah awal-awal lagi sudah memuji dirinya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa Allah memuji dirinya sendiri? Itu dijawab oleh Abu Abbas Al-Mursi menurut kefahaman rohani dia bahwa Allah memuji dirinya sebab Allah sudah tahu bahwa bagaimanapun hamba ingin memuji Allah, dia tidak akan sampai kepada pujian yang sempurna. Sebab Allah telah mengurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhad ya, baik kuantiti dan kualitinya, nilainya ya. Jadi satu nikmat saja yang Allah berikan kepada kita, kalau kita nak syukur itu memang sukar untuk kita tepatilah ya. Nah, jadi Allah memuji awal-awal dirinya untuk memaklumkan bahawa bagaimanapun hamba ingin memuji Allah, hamba tidak akan sampai kepada had yang semestinya. Ya. Dan Allah juga ingin memberitahu bahawa sekiranya engkau nak memuji aku, maka pujilah aku dengan pujian-pujian seperti ini ya. Jadi tadi kita mengatakan bahawa alif lam pada alhamdulillah itu al-istighraqiyah sebelumnya kan, bahwa kalau kita maknakan, jadi al ini ada dua jenisnya pada Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menurut ahli tafsir sebelumnya, al ini adalah al-istighraqiyah, tapi menurut Abu Abbas Al-Mursi, Ibnu Atta'illah As-Sakandari, al ini adalah al-ahdiyah. Kalau kita cakap al itu adalah al-istighraqiyah, maka makna alhamdulillah itu bahawa
Semua pujian adalah untuk Allah, sama ada yang sudah dikatakan atau belum dikatakan dan akan dikatakan pada bila-bila masa. Tapi kalau kita maknakan alhamd itu sebagai al-ahdiyah, maknanya pujian alhamdulillah ini bukanlah perkara yang baharu. Sejak azalinya Allah memang memuji dirinya dengan alhamdulillah. Jadi kita pula manusia ini kita hanya mengikuti apa yang Allah dah contohkan kepada kita. Okey, itu saja. Ya. Seterusnya, kajian kosmologi. Perkataan al-alamin yang duduk pada alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan alam ini banyak. Bukan hanya satu alam, tetapi berjuta-juta alam. Justru dalam satu alam terdapat lagi alam-alam yang banyak. Sebagai contoh, manusia adalah alam yang besar. Dan di dalam diri manusia terdapat pula alam pendengaran, alam penglihatan, alam kalbu, alam fikiran, alam syaraf dan sebagainya. Setiap alam memiliki cabang ilmu tersendiri untuk mengkajinya. Contohnya, ilmu optik atau fizik optik untuk mengkaji mata dan penglihatan. Manakala otologi untuk menerogai anatomi dan penyakit telinga. Oleh itu, alam dalam Al-Quran selalunya datang dengan bentuk jamak, iaitu plural, iaitu al-alamin. Menurut Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Quran, perkataan al-alamin terulang sebanyak 73 kali. Menurut Fakhruddin Al-Razi, al-alamin adalah segala sesuatu yang wujud selain daripada Allah. Allah berkebolehan mencipta beribu-ribu alam di luar daripada alam semesta ini, yang mana setiap alam mempunyai wujud yang lebih besar berbanding wujud alam kita sekarang di dunia. Pada pandangan penulis, sungguh kerdil manusia ini. Satu alam sahaja adalah sudah sangat besar bagi manusia. Tidak ada satu pun manusia yang mengetahui semua apa yang ada dalam satu alam. Bagaimana dengan semua alam? Sungguh terhad ilmu manusia dan sungguh luas dan maha hebat ilmu Allah. Hanya dia sahaja yang mengetahui hakikat ilmu. Perkara ini turut mengingatkan kita mengenai hubung kait yang harmoni antara satu alam dengan alam yang lain. Setiap alam memerlukan tarbiyah Allah, iaitu pemeliharaan dan penjagaan, sama ada bersifat tarbiyah umum kepada setiap makhluk ataupun tarbiyah rohaniah kepada malaikat, jin dan manusia serta tarbiyah jasmaniah kepada langit dan bumi. Oleh itu, ayat kedua surah Al-Fatihah ini bukan hanya menggalakkan manusia untuk bertahmid dan bersyukur, tetapi juga menganjurkan secara tersirat penguasaan ilmu yang mempelajari alam semesta yang dikenali dengan nama kosmologi, yang mana tujuan utama ilmu ini menurut Syed Hussein Nars dalam tulisannya Science and Civilization in Islam adalah membuktikan keesaan Allah. Tidak dinafikan bahawa penguasaan ilmu kosmologi dapat menambah keyakinan seorang Muslim tentang pentingnya bertahmid dan bersyukur secara berterusan dengan cara yang baik lagi sempurna. Ya. Baik. Jadi selalunya al-alamin dalam Al-Quran datang dalam bentuk plural, jamak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi kalau kita membaca ayat ini dengan penghayatan, kita memang merasakan begitu besarnya Allah, begitu agungnya Allah dan betapa kerdilnya kita ini sebagai manusia. Kita ini alam, dan sebab pengertian alam secara bahasa selain daripada Allah adalah alam, ya, yang boleh musnah bila-bila masa. Jadi kita ini alam dan dalam diri kita pun banyak lagi alam.
Kita tak ketahui alam-alam yang ada dalam diri kita, hanya Allah yang tahu. Jadi Allah menguasai kita dan alam-alam yang ada dalam diri kita. Jadi kita memang kena bergantung sepenuhnya kepada Allah, penguasa seluruh alam. Ya. Dan ini pada satu masa menggalakkan penguasaan ilmu kosmologi. Jadi ilmu kosmologi ini sebenarnya bagus untuk kita kuasai karena semakin luas wawasan kita, pengetahuan kita berkaitan dengan kosmologi ini alam, maka semakin rapat kita dengan Tuhan, semakin ketara kita punya ketergantungan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi pelajarilah ilmu kosmologi ini ya. Ia bukanlah ilmu luar Islam, tetapi ia memang adalah bahagian daripada ilmu Islam. Oke, saya lanjut. Walaupun demikian, penulis melihat bahawa budaya tahmid dalam masyarakat Melayu secara amnya belum lagi membumi. Terdapat banyak ucapan yang diucapkan orang Melayu apabila mendapatkan rezeki atau keselamatan daripada sebarang mudarat seperti nasib baik, untunglah engkau datang, mujur dan sebagainya. Walaupun ucapan ini juga membawa maksud kepada Allah macam hamdalah, tetapi maknanya tidaklah sama dengan makna ketuhanan yang sedia ada dalam hamdalah dan syukur. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam tanpa merendahkan darjat Melayu. Mengucapkan sesuatu dengan bahasa Al-Quran adalah lebih baik dengan bahasa lain sekiranya bahasa Al-Quran itu adalah sememangnya digalakkan oleh syarak. Kenyataan ini dicontohkan Tuan Guru Nik Abdul Aziz dalam tafsirnya dengan kebiasaan orang Kelantan menyebut mujur. Allah mujurnya dia memari, iaitu Allah nasib baik awak datang. Mujurlah kereta aku tidak terbalik, iaitu Allah mujurlah kereta aku berinya makan. Mujurlah ada duit. Mujurlah anak-anak balik. Mujur itu makna bagi alhamdulillah. Katakanlah kereta kita mati tengah bukit. Kita bawa anak isteri. Anak kecil pula menangis. Buka tingkap bunyi aum harimau. Tengah keadaan begitu, datang kawan. Kenapa berhenti tengah bukit? Kita pun kata, mujurnya demo mari. Tidak kata alhamdulillah, mujurnya demo mari. Inilah beza antara orang Melayu dan orang mukmin. Orang Melayu dia berhenti setakat mujur demo mari. Tidak kata alhamdulillah, mujur Tuhan buka pintu demo. Digerakkan kaki demo mari tempat kawan, iaitu saya. Ketika itu, kita boleh cam terus. Aku ini orang Melayu atau Muslim. Kalau kita start dengan alhamdulillah, maka alhamdulillah aku ini Muslim. Tapi kalau start dengan mujurnya dia mari, dengan Tuhan tidak ingat sikit habuk pun. Orang Melayu kah macam itu atau orang Siam? Melayu dengan Siam serupa sahaja. Melayu, Siam, Cina, Arab semuanya tidak ada harga belaka. Yang ada harga hanya Muslim. Cina Muslim, Melayu Muslim atau orang putih Muslim baru ada harga. Selain bangsa begini, satu sen tidak laku jual di akhirat. Tidak laku di pasaran akhirat. Ya, jadi inilah budaya Al-Quran kita belum membumi ya. Kita belum membumikan budaya Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan kita contoh terbaik ya apabila kita nak mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi kebanyakannya kita sebab kita orang Melayu juga punya budaya tempatan, ya kita lebih mengambil budaya tempatan dan mengabaikan budaya Al-Quran. Jadi apabila seumpamanya tadi dicontohkannya Tuan Guru Nik Abdul Aziz, jadi seorang family
naik bukit, tiba-tiba di atas bukit dia punya kendaraan, kereta jam ya, tak boleh jalan. Buka tingkap, ada pula suara harimau, takut pula keluar daripada kereta. Tiba-tiba kawan kita datang secara tak sengaja, ya. Kemudian kita langsung cakap, mujurlah demo magi, mujurlah awak datang ke sini. Perkataan ini sebenarnya bagus, baik, tetapi budaya Islamnya tidak ketara ya. Yang ketara di situ adalah budaya Melayunya. Jadi Tuan Guru cakap eloklah kalau kita cakap dahulu Rabbil Alamin, mujurlah demo magi. Itu barulah budaya tempatan menjadi budaya Islam. Di-Islamiseskan ya, how to Islamicize the local wisdom. Bagaimana mengislamkan budaya-budaya tempatan. Sebab menurut Tuan Guru kita, Tuan Guru Abdul Aziz, yang berharga itu adalah Islamnya, bukan Melayunya. Melayu baru berharga kalau dia Muslim. Begitu juga Siam, begitu juga Cina dan seterusnya. Di akhirat lah. Sebab yang dikira adalah Islam di akhirat. Jadi apa-apa budaya kita pun juga kena di-Islamisasikan ya. Jadi kalau nanti kalian, kalau seumpamanya mendapat kemalangan dan tiba-tiba ada orang yang bantu, jangan langsung cakap mujurlah demo magi. Cakap dulu alhamdulillah, mujurlah demo magi. Okey, kalau di kampung saya, nasib baik awak datang, nasib baik engkau datang. Sebelumnya kita cakap macam tu, kita lupa cakap alhamdulillahirabbil alamin. Kita kena puji Allah dulu, baru puji manusia. Kita langsung puji manusia, tak puji lagi Allah. Jadi budaya Al-Quran kita kena budayakan, kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasib baik awak datang, mujurlah demo magi, untung engkau datang. Macam tu ya. Jadi melalui platform pengajian tafsir Permata Nusantara ini, saya mengajak ikhwah partisipan untuk membudayakan budaya Al-Quran. Cakap alhamdulillah. Apabila kita nak mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang datang membantu kita dalam keadaan kita memerlukan, jangan langsung mengucap berterima kasih kepada orang itu, berterima kasih kepada Allah yang mendatangkan orang itu untuk membantu awak. Alhamdulillah, mujurlah demo magi. Okey, boleh lanjut. Baik, seterusnya tadabbur amali. Yang pertama, zikirku adalah Bismillahirrahmanirrahim dan syukurku adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Permulaan gerak kerjaku dimulakan dengan basmalah, ditutup dengan hamdalah dan disempurnakan dengan tafakur. Jadi aku ada tiga R, iaitu zikir, syukur dan tafakur. Itulah corak yang mewarnai hidupku dalam usaha merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi daripada ayat pertama dan kedua Al-Fatihah ini agak-agak apa amalan yang boleh kita bawa ke dalam kehidupan kita. Bismillah dan alhamdulillah ya. Bagi saya tak ada amalan yang boleh kita bawa kecuali mengamalkanlah. Kita menghidupkanlah sunnatul Quran ini, iaitu memperbanyakkan membaca bismillah dan alhamdulillah. Jadi saya mengambil istilah saya Nursi 3R ya. Zikir itu ya dengan membaca bismillah, syukur itu dengan membaca alhamdulillah, dan tambah lagi dengan tafakur, 3R. Kalau kita sudah ada 3R dalam kehidupan harian kita, insya Allah hidup kita akan berkah. Kita ingat Allah selalu, kita bersyukur kepada Allah selalu, dan kita bertafakur melihat keajaiban ciptaan Allah. Okey, saya harap semua partisipan juga boleh mengambil intipati intipati amalan yang boleh kita bawa dalam kehidupan harian kita melalui bismillah dengan alhamdulillah. Okey, lanjut Nani. Yang kedua, aku yakin dengan rahsia alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki Allah tidak pernah salah alamat. Jika rezeki yang aku mahukan itu belum lagi sampai ke tanganku, maka ia akan sampai di tangan orang lain. Aku tak kisah sama ada jenis rezeki yang aku mahukan itu sampai ke tanganku atau tidak, kerana aku yakin nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk sekalian alam adalah berterusan
dan tidak pernah terputus. Oleh itu, mari kawan kita mengucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin dalam apa jua keadaan. Inilah Quranic terapi. Ya, jadi kalau kita menghayati Alhamdulillah, kita betul-betul faham, kita akan sampai kepada amanah macam ni, keyakinan bahawa rezeki itu takkan salah alamat dia. Kalau rezeki itu memang ditakdirkan sampai kepada kita, dia juga akan sampai. Dan sekiranya rezeki itu memang belum rezeki kita, maka ia akan sampai kepada orang lain. Kita tak kisah pun sebab kita yakin bahawa Allah ini sentiasa berterusan rezekinya mengalir dia kepada makhluknya. Jadi ini adalah bagi saya terapi Al-Quran ya. Jadi kita janganlah sangat risau kalau kita agak-agak mendapatkan rezeki pada satu hari tapi tiba-tiba tak ada sampai di tangan. Jangan risau ya. InsyaAllah rezeki itu akan datang mungkin di esok hari atau di hari kemudian. Kemungkinannya Allah tangguhkan dulu sebab mungkin Allah akan bagi kita yang lebih best lagi. Jadi jangan risau. Rezeki kita tidak akan salah alamat. Okey. Baik, seterusnya, faedah dan pengajaran hidup. Yang pertama, budaya mengucapkan hamdalah iaitu Alhamdulillah belum lagi membumi di masyarakat Melayu. Oleh itu, bertahmid perlu dibudayakan supaya kemelayuan kita bercorakkan Islam. Melayu mempunyai nilai di mata Allah apabila dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Budi bahasanya melambangkan mereka adalah Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penguasaan ilmu kosmologi dapat menambah keyakinan seorang Muslim tentang kepentingan bertahmid dan bersyukur secara berterusan dengan cara yang lebih baik dan sempurna. Sekiranya perkara ini berlaku dalam diri seorang Muslim, maka ini akan membawa kepada pembentukan karakter yang cintakan zikir, amalan yang mengawal setiap gerak kerja dalam berfikir dan berbuat. Yang ketiga, zikir adalah budaya Islam, budaya Al-Quran. Hidup dengan budaya Al-Quran adalah lebih baik berbanding hidup dengan sebarang budaya lokal yang tidak terkait dengan nilai-nilai Islam. Budaya lokal baru akan memiliki nilai di mata Allah apabila ia dikaitkan dengan nilai-nilai Islam yang murni. Oleh itu, dalam bertahmid, kita sepatutnya hidupkan budaya Al-Quran dengan mengucapkan Alhamdulillah supaya ucapan kita ini mendapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya katakan kepada partisipannya yang membantu ya, untuk perlahan-lahan membaca. Dia sudah sampai kepada segmen tadabbur amali dengan pengajaran ini untuk perlahan-lahan membaca dan hayati sebab inilah yang akan kita bawa dalam kehidupan harian. Adapun makluman-makluman sebelumnya itu hanya sekadar ilmu sahaja. Tetapi selepas kita dah tiba di tadabbur amali, memang seolah-olahnya kita sendiri yang mengucapkan perkataan itu, kita sendiri yang nak buat benda itu ya. Sebab ini akan kita bawa dalam kehidupan harian dan akan kita bawa ke akhirat nanti. Saya rasa sudah cukup dulu sini ya. Nanti kita sambung. Coba tarik di bawah sikit ni. Ini di bawah itu ini ya. Nanti minggu hadapan kita akan sambung tafsirannya Ar-Rahmanir Rahimnya sebab masa dah suntuk dan sudah masuk masa tanya jawab ya. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, ada sebarang komen, bolehlah dimaklumkan. Soalan ada. Kita ada soalan daripada saudara Hamidi Yaakob. Assalamualaikum doktor. Semoga doktor dalam keadaan sihat. Soalan saya, apa maksud kajian kosmologi itu sendiri? Terima kasih doktor. Silakan doktor.
Doktor, ada masalah teknikal sedikit. Doktor terkeluar. Okay, baik, doktor terkeluar. Mungkin insyaAllah kita akan bawa soalan ini ke minggu hadapan lah insyaAllah. Jadi kita akhiri, Alhamdulillah, kita akhiri program kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.